Assalamualaikum adik-adik. Hari ini Ustazah ingin menyambung mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1 yang bertajuk Istinja. Okey, apa itu istinja adik-adik? Okey, kita lihat sama-sama. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Okey, apa itu kubul dan dubur ya adik-adik? Kubul dan dubur itu adalah kemaluan kita, tempat yang kita buang air kecil dan buang air besar. Okey, itu kubul dan dubur ya adik-adik. Okey, apa hukum beristinja? Hukum beristinja adalah wajib. Jadi wajib ke atas semua orang, khususnya umat Islam, wajib untuk kita beristinja. Okey. Untuk beristinja, ada alat yang perlu kita gunakan. Apa dia alat-alat istinja adik-adik? Okey, yang pertama, alat-alat istinja yang pertama ialah air. Air, mana-mana kita boleh dapat air kan? Air pipe ke, air botol yang kita beli ke, itu air. Air hujan. Okey, kita boleh menggunakan air. Janji air tu air bersih. Jangan pula adik pergi ambil air sirap, air kopi. Tu tak boleh. Air mesti air bersih, air mutlak. Okey, kita menggunakan air mutlak untuk istinja. Air longkang boleh tak? Pandai. Tak boleh sebab kotor. Kita nak bersihkan kekotoran. Sekiranya kita kena ambil air yang kotor, bersih tak kekotoran tu? Pandai tak bersih kan? Okey, jadi kita kena menggunakan air yang bersih. Okey, itu air yang pertama. Okey, alat istinja yang kedua ialah benda-benda kesat. Okey, sekiranya tiada air di tempat kita, mana kita nak cari air? Cari pusing mana semua tak ada air. Dah usaha macam-macam usaha dah, tak jumpa juga air. Okey, adik-adik boleh menggunakan benda-benda kesat untuk membersihkan kubur dan dubur adik-adik. Apa tu benda-benda kesat? Contoh dia, yang pertama, tisu. Senang kan kita nak jumpa tisu kan? Kalau tak ada air, kita pergi pasar raya, kita beli tisu. Okey, yang kedua, daun kering. Daun kering. Dan yang ketiga, batu. Okey, ini adalah antara contoh-contoh benda-benda kesat. Okey. Kalau tulang, boleh tak? Tulang tak boleh. Sebab dia bukan benda-benda kesat. Antara benda-benda kesat ni seperti tisu, daun kering dan batu. Okey, itu adalah alat-alat untuk kita beristinja. Okey, macam mana pula cara kita nak beristinja adik-adik? Okey, kita lihat ya. Ada 3 cara Ustazah nak ajar. Yang pertama, cara menggunakan air. Cara kita istinja dengan menggunakan air. Okey, macam mana? Gunakan tangan kiri ketika beristinja ya. Tangan kiri ya. Sebab apa tangan kanan kita guna untuk makan. Pandai. Okey, tangan kiri untuk beristinja. Okey, macam mana caranya? Sekiranya ada batang pipe, ada batang pipe, kita menggunakan batang pipe tu, kita halakan ke kubul atau dubur kita, basuh, dan tangan kiri tu kita gunakan untuk menggosok kemaluan kita ataupun kubul dan dubur kita sehingga bersih. Sehingga bersih, dah tak ada, adik dah rasa tak ada, adik dah rasa tak ada najis. Okey, dah bersih. Okey, tu yang pertama, menggunakan air. Dan yang kedua, cara yang kedua, menggunakan benda kesat. Sekiranya dah buang air, tiba-tiba tak ada. Dah buang air, dah buang najis, tiba-tiba tak ada air. Kita nak guna apa? Kita guna benda-benda kesat. Kalau kita pergi tandas awam pun kadang dia ada sediakan tisu, betul tak? Okey, kita bolehlah gunakan tisu. Macam mana cara kita nak beristinja menggunakan benda-benda kesat ni adik-adik? Okey, kita lihat ya. Sapu kubul dan dubur 3 kali sapuan. 3 kali adik-adik, 3 kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Okey, contoh kalau adik-adik menggunakan tisu. Okey, adik-adik perlu mengambil 3 helai tisu yang berbeza. 3 kali sapuan ni, dia nak 3 kali sapuan. Kita kena basuh 3 kali sapuan sehingga bersih. Okey, sapuan yang pertama, adik-adik bersihkan adik punya kemaluan ataupun kubul dan dubur daripada najis tersebut. Dan kedua, bersihkan lagi. Dan akhir sekali yang ketiga pun bersih lagi. Maknanya dah 3 kali sapuan, insya-Allah bersih
Itu menggunakan benda-benda kesat. Okey, cara yang ketiga pula, sekiranya adik-adik ada dua-dua, benda kesat ada, air pun ada, nak guna dua-dua lah Ustazah. Boleh, tak ada masalah. Okey, macam mana pula cara kita nak beristinja menggunakan dua-dua benda ni? Okey, kita lihat ya. Okey, kalau adik-adik ada benda kesat, adik-adik ada air, dua-dua dia nak guna sebab nak bersih kan. Baguslah kalau kita pentingkan kebersihan. Dalam Islam pun amat menekankan kebersihan. Okey, sekiranya ada dua-dua, adik perlu menggunakan benda kesat dulu. Contoh dia ambil tisu, sapu 3 kali tisu bersih tu, dah bersih. Okey, lepas tu ambil air pula, bersihkan dengan air. Bila bersih air, gunakan tangan kiri, bersihkan kemaluan adik-adik. Ini kubul atau dubur sehingga bersih. Kita guna benda kesat tadi pun, kita pegang benda-benda kesat tadi pun menggunakan tangan kiri. Okey, jangan guna tangan kanan ni adik-adik. Tangan kanan adalah untuk makan. Okey, pandai. Okey, itu cara-cara beristinja. Faham tak adik-adik? Ada 3 cara beristinja. Ustazah harap adik-adik semua faham cara beristinja yang betul ya. Okey, setelah kita selesai beristinja, mesti adik-adik terfikir, kenapa kita kena beristinja? Apa kelebihan beristinja ni? Kita tengok. Apa kelebihan beristinja? Okey, yang pertama, ibadah solat kita akan diterima kerana bersih. Kita nak solat pun syarat yang pertama mesti bersih tubuh badan, bersih pakaian dan bersih tempat kita nak solat. Bila dah bersih, solat kita akan diterima Allah. Dan yang kedua, kesihatan terpelihara. Dan yang ketiga, terhindar daripada penyakit. Kerana yang keluar daripada kubur dan dubur itu adalah benda-benda yang kotor. Benda-benda kotor ni akan menghasilkan kuman. Pandai adik-adik. Bila dah menghasilkan kuman, ia akan menimbulkan penyakit. Sekiranya kita beristinja, kita punya badan terhindarlah daripada penyakit dan kita akan sentiasa sihat insya-Allah. Dan yang terakhir sekali, dikasihi oleh Allah. Allah suka akan benda-benda yang bersih. Allah sayang dengan benda-benda yang Allah sayang dengan makhluknya yang mementingkan kebersihan. Jadi kita ingat sama-sama mesti utamakan kebersihan. Lagi-lagi sekarang norma baharu pandemik COVID-19, kita disarankan supaya sentiasa menjaga kebersihan. Okey, saya harap sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, dan saya harap adik-adik semua dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.